Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Azrul Fahmi, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rakaman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Majlis Pelancaran Sukan Malaysia dan Sukan Para Sukma Sarawak edisi ke-21 telah diadakan pada 9 Mac bertempat di Hotel Pullman Kuching dan telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySET. Majlis tersebut dimulakan dengan ucapan aluan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sukma Sarawak 2024 Datuk Hee Chang Kee diikuti amanat Yang Berhormat Hanayoh, Menteri Belia dan Sukan yang disampaikan oleh Dr. Nagulendran Kang Gayat Karasu, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan amanat dari Premier Sarawak serta ucapan perasmian yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Pada majlis tersebut juga, Kerajaan Sarawak turut melancarkan logo, maskot, lagu dan laman web rasmi bagi Sukma Sarawak 2024. Turut hadir ke majlis tersebut Encik Abdullah Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Belia dan Sukan, Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dan Encik Chan Fung Kiong, Penolong Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia. Satu mesyuarat pertindihan atlet dan senarai acara ditawarkan berdasarkan pendaftaran senarai panjang Sukan Malaysia Sarawak 2024 telah diadakan dan dipengerusikan oleh Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara merangkap pengerusi Jawatankuasa Khas Teknikal Sukan Malaysia Sarawak 2024. Mesyuarat yang diadakan selama 2 hari itu bertujuan membincangkan status acara yang akan dipertandingkan dan menyelesaikan status pertindihan atlet. Turut hadir ke mesyuarat tersebut Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sukan Malaysia Sarawak 2024 Encik Morshidi Frederick, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan Encik Jeffrey Ngadirin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Majlis Sukan Negara telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pelayaran Malaysia pada Isnin 11 Mac bertempat di MSN Bukit Jalil. Pertemuan Encik Abdul Rashid Yaakob, Ketua Pengarah MSN bersama Yang Berhormat Datuk Kamaruzzaman Abu Kasim, Presiden Persatuan Pelayaran Malaysia itu bertujuan untuk membincangkan perancangan dan pembangunan sukan pelayaran di Malaysia. Turut hadir sama Encik Jeffrey Ngadirin, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Sukan MSN dan Tuan Haji Luqman Abu Bakar, Naib Presiden Persatuan Pelayaran Malaysia. Sementara itu, bersempena bulan Ramadan 1445 Hijrah sedang berlangsungnya program Tadarus Al-Quran peringkat MSN bermula 12 hingga 27 Mac 2024 bertempat di Surau Al-Faizin Majlis Sukan Negara. Program tahunan yang dianjurkan oleh bahagian hikmat pengurusan dengan kerjasama Jawatankuasa Surau Al-Faizin itu disertai oleh pegawai dan anggota MSN, ISN serta Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Marilah kita mengimarahkan bulan Ramadan yang mulia ini dengan bersama-sama menyertai program Tadarus Al-Quran yang sedang berlangsung sehingga 27 Mac 2024. Selaras dengan hasrat kerajaan membudayakan sukan dan amalan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat, terutamanya di peringkat komuniti, Kementerian Belia dan Sukan melancarkan program senam aerobik komuniti peringkat wilayah persekutuan. Atlet negara tidak ketinggalan hadir memeriahkan program tersebut yang dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hanayoh. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hanayoh berkata, program percuma ini bermula Mac hingga Disember 2024 dengan memberi tumpuan awal kepada 43 projek perumahan awam dan perumahan awam di wilayah persekutuan. Kita nak jadikan ini gaya hidup. Itu sebab satu kali memang tak akan berjaya. Kita tak nak program one off. Kita nak sepanjang tahun to help them translate into gaya hidup.
Turut hadir memeriahkan program tersebut, atlet negara yang terdiri daripada sukan 10 pin bowling, pencak silat, karate dan olahraga. Antara objektif program senam robik komuniti bertujuan untuk menyemai pembudayaan sukan dalam kalangan masyarakat bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Wanita dijulang, negara gemilang diangkat sebagai tema sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. Dalam usaha memperkasa kesaksamaan gender secara inklusif di semua peringkat, Kementerian Belia dan Sukan menerusi Majlis Sukan Negara turut mengambil peluang memperkenalkan kod sukan selamat yang kini bukan sahaja diguna pakai oleh warga sukan tetapi juga bagi mewujudkan kesedaran rakyat berkaitan ekosistem sukan yang selamat. Kod Sukan Selamat yang dilancarkan pada 15 Mac 2023 merupakan garis panduan yang dibangunkan Kementerian Belia dan Sukan bagi menangani gangguan dan penderaan fizikal dalam ekosistem sukan. Bagi menjayakan kempen kesedaran berkaitan Kod Sukan Selamat, usaha kini diperluaskan dalam bentuk hebahan video di tempat-tempat awam. Hari ini, sempena Hari Wanita, kita pertingkatkan lagi kesedaran Kod Sukan Selamat dengan melibatkan Farah N. Kita telah membuat video yang kita akan promosikan setiap kali untuk memaklumkan kepada semua pihak apa itu Kod Sukan Selamat, ada apa tajuk dalam Kod Sukan Selamat dan bagaimana untuk buat laporan. Video ini juga kita akan dapatkan bantuan daripada Prasarana, Malaysia Airports, di mana ada orang awam, di situ kita nak paparkan video itu supaya bukan sahaja golongan atlet dan Majlis Sukan Negara dan agensi kita mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran yang selamat. Ibu bapa, pihak sekolah, pihak swasta dekat luar juga mempunyai komitmen yang sama. Bagi tujuan pendekatan lebih berkesan, Yang Berhormat Henayo menyatakan hasrat untuk melihat lebih ramai bekas atlet kebangsaan turut sama memperhebat kesedaran demi memastikan ekosistem sukan negara berkembang secara sihat dan selamat. Hari ini kalau kita lihat pimpinan Kementerian Belia dan Sukan, kita libatkan banyak mantan-mantan atlet untuk bersama kita. So yang berada dekat sini kita ada Nurul Huda, Datuk Shalin, Sharon, Farah N, semua terlibat bersama untuk bantu kita bagaimana kita nak mewujudkan ekosistem dan struktur yang bagus untuk atlet kita berkembang. Okey, itu hasrat kita. Kalau ada kes gangguan seperti ini dan tidak ditangani, atlet kita tidak akan berjaya. Okey, dia akan jadi sekatan dalam career path mereka lah. So dengan adanya penglibatan atlet-atlet bersama kita, saya pasti mereka paling tahu mengenai sistem, ekosistem itu dan mereka bersama kita boleh mewujudkan ekosistem yang sihat untuk atlet kita. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Sambutan Hari Wanita 2024 di Sports Arena, Unitan Bangi. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah sesi senam robik bersama Persatuan Senam Robik Malaysia dan kejohanan walking football anjuran Persatuan Walking Football Negeri Sembilan. Majlis tersebut turut dimeriahkan dengan kehadiran pengurusan tertinggi KBS serta barisan legenda dan bekas atlet negara. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada edisi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan kurniaannya, kita berada di bulan Ramadan 1445 Hijrah. Sebagaimana kita maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, sebagaimana kita maklum, bila masuk saja bulan puasa, maka seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Khususnya bagi mereka yang sihat, bagi mereka yang sudah baligh dan juga mereka mempunyai kemampuan, kekuatan untuk berpuasa. Maka begitu jugalah kepada atlet-atlet negara yang mana mereka berlatih di Majlis Sukan Negara dan mereka duduk di Majlis Sukan Negara, maka mereka juga menjalani ibadah puasa sebagaimana umat Islam yang lain. Cumanya mereka tetap melaksanakan latihan-latihan untuk meningkatkan prestasi mereka, untuk memastikan mereka dapat mencapai tahap untuk mengejar kecemerlangan dan kejayaan dalam bidang yang mereka ceburi. Dan untuk memastikan atlet-atlet negara dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan juga dengan sempurna, maka pihak Majlis Sukan Negara dan juga jurulatih-jurulatih dan atlet negara telah menstrukturkan semula jadual latihan yang bersesuaian untuk memastikan atlet-atlet negara dapat menyelesaikan puasa dengan baik dalam masa yang sama, tidak menyebabkan prestasi mereka menurun. Maka sebab itulah seawal pukul 4 pagi untuk disediakan sahur bagi mereka bersahur di Kafe MSN. Dan kemudian seperti biasa mereka berpuasa tanpa training di siang hari, dan mungkin pada petang hari mereka akan buat latihan ringan. Kemudian selepas itu mereka akan berbuka di Kafe Atlet, dan kemudian mereka akan sama juga seperti rutinitas orang lain ketika berpuasa. Mereka akan menunaikan solat tarawih di surau Al-Faizin MSN. Kemudian selepas tarawih barulah mereka akan berlatih bagi mengekalkan prestasi mereka dalam bidang sukan, dan seterusnya mereka dapat kedua-duanya. Satu, menjalankan ibadah puasa yang diwajibkan dan meneruskan latihan untuk mencapai kecemerlangan dan seterusnya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa khususnya dalam bidang sukan. Demikianlah rutinitas atlet-atlet negara sepanjang bulan Ramadan. Di samping mereka berpuasa, mereka juga tetap meneruskan latihan bagi mengejar cita-cita dan juga untuk mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Mari sama-sama dalam apa saja bidang yang kita ceburi, terus menjaga ibadah puasa dengan sebaik mungkin dan juga berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan kebaikan khususnya di bulan Ramadan 1445 Hijrah dengan ibadah puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.